Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi tasliman kathira. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pagi ini untuk meneruskan pengajian kita secara online ini seperti selalu. Dan kita mulakan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa ashrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa atlik bihi lisani wa qawwi bihi janani wa asra' bihi fahmi wa qawwi bihi azmi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, istighfar 3 kali. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Okey. Sahabat-sahabat semua diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu kembali di arena pengajian kita seperti selalu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kita kesihatan tubuh badan yang terbaik sepanjang bulan Ramadan yang sudah pun hampir kepada penghujungnya. Dan semoga puan-puan dan tuan-tuan semua berbahagia menyambut hari lebaran atau hari raya Aidil Fitri tak lama lagi insya-Allah. Baik, sama-sama kita niatkan di dalam hati kita untuk kita
menyatakan niat kita ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini. Yang pertamanya adalah untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya, kerana kita tahu bahawa membaca Al-Quran adalah zikir yang paling tinggi martabatnya. Dalam banyak-banyak zikir, membaca Al-Quran lah yang paling tinggi martabatnya. Jadi kerana disebut oleh Nabi bahawa kalau kita sebut satu huruf itu bukan pahalanya satu, tapi setiap satu huruf yang dibaca digandakan 10 kali ganda. Maknanya kalau kita baca alif, lam, mim tu ada 3 huruf kan? Berarti kita dapat 30 pahala. 30 kali ganda pahala. Bukannya 3 huruf tapi 30 kali ganda. 30 pahala dia. Bayangkan kalau satu muka surat tu ada berapa ratus huruf. Darabkanlah. Berarti tinggi betul martabat membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Jadi sayang tuan-tuan dan puan, kalau masa kita berlalu, kita tidak langsung menyentuh Al-Quran. Biarpun hanya satu muka surat. Jadi lazimkan keadaan itu sehingga akhir hayat kita. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, kita niatkan juga tujuan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini untuk mendapatkan keampunan dan rahmat daripada Allah SWT. Dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sebenarnya kita bukan saja mendapat pahala, tuan-tuan. Pahala itu adalah kesan sampingan dia. Tapi yang paling penting kita mengharapkan ampunan Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah sentiasa melindungi kita daripada sebarang bentuk musibah, perkara-perkara yang tidak baik. Mudah-mudahan. Baik, seterusnya sama-sama kita niatkan untuk kita menghadiahkan pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Fatihah dan surah Al-Kahfi, sambungan ayat 84 hingga 97 pada pagi ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para rasul, para nabi, para aulia, para syuhada, kepada seluruh kaum muslimin muslimat, istimewanya kepada seluruh ahli keluarga kita, terutamanya kepada kedua-dua orang tua kita ataupun ibu bapa kita, sama ada mereka itu masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Jika ada pahalanya yang Allah beri kepada kita, kita hadiahkan kepada ibu bapa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meringankan apa yang dihadapi oleh ibu bapa kita di alam barzah sana, insya-Allah. Dan boleh juga diniatkan dengan lain-lain maksud peribadi. Contohnya untuk memohon kesembuhan bagi segala penyakit, memohon rezeki, memohon terhindar dari segala mara bahaya, bala bencana. Okay? Jadi tiap-tiap kali baca jangan lupa untuk berniat. Rugi kalau tuan-tuan dan puan baca Al-Quran tanpa sebarang niat. Rugi. Kena ada niat. Niat yang paling besar ialah mendekatkan diri kepada Allah. Mencari ampunan Allah. Okey. Kalau dah bersedia, kita sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kepada saudari-saudari, nampaknya hari ini orang perempuannya dalam online ni. Jadi diucapkan selamat datang. Semoga istiqamah mengaji. Puan Zainon dari Kelantan, dari Kelate, demo dari Kelate. Puan Bunda Ibu Nenek Sri Mulyanti, mungkin dari negara Indonesia. Okey, kemudian kita ada Puan Mahendran, kita ada Puan Ramlah, kita ada Puan, tak silap saya ni, Wan saya tak ingat nama dia, Wan Minah, Wan Minah. Okey, Wan Minah dari negara Thailand. Okey, jadi semoga
tuan-tuan dan puan-puan, khususnya puan-puan lah yang selalu mengikuti pengajian ni akan terus mengaji, ya. Akan terus mengaji mengikuti saya, ya, insya-Allah, ya. Panjangkanlah umur kami, ya Allah, untuk kami terus istiqamah mengaji. Okey, kalau dah bersedia, halaman 303, halaman atau muka surat 303. Kita ke sana sekarang. Dan tolong kongsikan link ini dengan sahabat-sahabat, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan bacaan kita ini dapat diikuti, dipelajari bersama, dihayati bersama oleh sahabat-sahabat, ya, tuan-tuan dan puan, dan juga kenalan-kenalan, ya, dan juga rakan taulan, ya, tuan-tuan dan puan, ya, supaya maknanya Al-Quran ini tersebar luas di muka bumi Allah ini, insya-Allah, ya. Muka surat 303, ya. Okey, kalau dah bersedia, kita mula sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا Inna, okay, dekat nun ada tasydid, ya. Jadi kena dengung sini, ya, tuan-puan. 2 harakat, wajibal gunah hukumnya, ya. Makanna, okay, dekat kaf ada tasydid. Jadi kita kena baca tekan ataupun jud. Mak. Bunyikan hamas pada kaf. Kerana apa? Kerana kaf sini ada 2, sahabat semua. Kaf yang pertama sukun atau mati, kaf yang kedua berbaris di atas, ya. Jadi kaf yang pertama tu kena jelaskan dia punya apa tu hamasnya. Inna makanna, dekat nun ada tasydid sama seperti ini, maka kena dengung. Jangan langgar, jangan baca inna makanna, tak betul, ya. Inna makanna, makanna, dengung dulu, ya. Na 2 harakat ma'asli lahu, di sini ma'asilah qasirah, ya. 2 harakat fil alif lam qamariyah, dan ra mati, huruf sebelumnya baris atas kena baca tebal, ra tafkhim. Fil bukan fil ar, bukan ar bunyi dia, tapi fil ya. Di wa atayna, huruf dad walaupun baris bawah tetap tebal, ya, sahabat semua. Kena baca di, bukan di. Kalau di huruf dal, ini huruf dad, ya. Fil ardi, di wa atayna, wa di sini mat badal 2 harakat, ya. Okey, kenal mat badal, depan dia hamzah, belakang dia alif. Okey. Okay, kena baca panjang 2 harakat sahaja, tak boleh panjang sangat, ya. Wa atayna, ya, sifatnya lin, lembut, jadi kita baca tayna, ya. Na 2 harakat ma'asli, ada alif kecil. Huming, nun mati bertemu kaf, kita kena sorokkan bunyi nun ke dalam kaf disertai dengan dengung, ya. Dengung 2 harakat ikhfa hakiki, ya. Jadi bunyi dia bukan min kulli, bukan bunyi min, ya, sahabat semua. Bunyi dia ming. Kalau di eja Melayu kan M-I-N-G, ming, ya. Min kulli syai'in. Okay, dekat lam ada tasydid, jadi kita njut. Min kulli syai'in. Ya, sifatnya lin, lembut. Syai'in sababa. Okay, tanwin baris 2 di bawah bertemu dengan sin. Kena dengung, ya. Sorokkan bunyi, sembunyikan bunyi tanwin ini ke dalam huruf sin disertai dengung 2 harakat ikhfa hakiki lagi, ya. Sini ikhfa hakiki, di sini pun ikhfa hakiki. Ada berapa huruf ikhfa? Sila tulis.
min kulli syai'in sababa. Jangan tebal ya sahabat semua. Huruf sin, huruf mudah. Ba juga huruf istifal ya. Dan ba yang hujung pun sama. Jangan baca sababa. Jangan baca macam itu. Lembut. Sababa. Sababa. Jangan baca tebal. Sababa. Tak mau baca macam itu ya. Baik. Terima kasih. Betul ya. 15 huruf ikhfa. Okay. Min kulli syai'in sababa. Okey, kita berhenti di sini. Mad iwad ya, 2 harakat. Fattaba fa'at sa Allahu akbar. Fa'at ba'a sababa. Okey, dekat ta dia mati tanda sukun, jadi kita kena bunyikan hamasnya. Sikit saja keluar angin ya. Fa'at, jangan baca fa'at. Itu dah jadi qalqalah, tak betul ya. Fa'at ba'a sababa. Huruf ain jaga makhraj, jangan baca ba'a, baca ba'a. Fa'at ba'a sababa. Sababa. Okey. Berhenti di situ mak iwad. Hatta idza balagha maghribash syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah. وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Okay. Hatta, dekat ta ada tasydid, jadi kita kena baca tekan ya, tekan ya, kerana ada 2 ta dekat sini. Hatta ya, ta di sini panjang, mad jaiz 4 hingga 5 harakat. Pertemuan di antara alif, mad dengan hamzah. Okey. Iza, za di sini mad asli dan sentil lidah sahabat semua ya. Iza, lembut. Huruf zal adalah makhrajnya di hujung lidah. Iza ya, bukan iza. Kalau iza dah jadi mad, dah jadi apa tu, zai. Ini huruf zal ya. Kena ingat tu. Balagha, balagha ya, balagha. Saya ingin berpesan kepada sahabat semua, bila mengaji, perkara paling utama yang kita kena tengok ialah sebutan makhraj huruf. Kena betul. Kalau sekiranya tuan-tuan puan, ya, sahabat semua mengaji tak betul sebutan hurufnya, bukan saja berdosa kerana kita menukarkan ayat-ayat Allah. Ya. Tapi kalau kita baca mengikut makhraj yang betul, kita memperoleh pahala yang tepat sebagaimana yang dijanji oleh Allah. Kita takut dosa tapi kita nak pahala. Ya. Jadi sebab itu perlu belajar. Belajar, kena belajar. Menyebut huruf dengan tepat. Bila saya sebut sentil lidah, kena usaha. Kena usaha sahabat semua. Kena usaha keluarkan sikit hujung lidah. Iza, za, lembut. Ya. Okay. Bala, wamar. Ini huruf ghain. Bila baris atas kena baca ya, tebal. Jangan baca balara. Bukan balara tapi balaro. Ya. Maghribash. Okay, huruf ghain bila dia mati bunyikan betul-betul, bukan bunyi ain. Ramai yang baca ma, bukan ma ya, tapi mag ya, maghrib ya. Okay, maghribash. Okay, ra tarqiq, kena ra baris bawah tipis ya. Okay, bash di sini alif lam syamsiah ya, tepat sekali puan ya, Ibu Nenek Sri Mulyanti, betul ya. Alif lam syamsiah ataupun idgham syamsi ya, di mana kita masukkan bunyi ba ini terus ke dalam huruf shim tanpa membunyikan alif lam. Alif lam ni tak berbunyi kerana kita sudah idghamkan dia, idgham syamsi ya. Okey, basyamsi.
Okey, huruf shin kena sebut bunyikan tafashi dia, kerana huruf shin ini sebenarnya buat pengetahuan sahabat ada dua. Bila ada tasydid, satu-satu huruf bila ada tasydid di atas dia menunjukkan dia ada dua huruf dekat situ. Jadi huruf yang pertama itu sukun atau mati. Jadi kita baca maghribash. Sebab apa bunyi bash? Kerana shim itu mati tadi. Dan shim yang kedua baru dia berbaris di atas syam. Okey. Maghribash syamsi wajadaha. Okey, mim mati bertemu sin, tak boleh dengung, izhar syafawi. Wajadaha, wajadaha. Dal di sini lembut, jangan tebal ya. Wajadaha. Ini ha ni kena dalam, kerana ini adalah ha simpul ya. Dia bukan bunyi dia wajadaha, bukan ha tapi ha dalam ya. Wajadaha tarubu. Okey, huruf ghain sebut betul-betul ta, bukan ta ya. Rubu, ra baris depan kena baca tafkhim tebal ya. Tarubu fi di sini ma asli ainin, ya sifatnya lin lembut. Jadi kita baca tu lembut. Ainin. Okey, tanwin bertemu dengan ha. Okey, nampak garis tanwin ini berselari ya. Selari maknanya dia berjumpa dengan huruf. Huruf apa? Huruf yang tak boleh dengung, iaitulah huruf izhar ya. Jadi di sini kalau nampak saja garis dua yang selari macam ini, kita tak boleh dengung ya. Ainin hamiatin, hamiatin wa wajada inda. Nampak tak tanwin ni lain ya? Ini dia tak selari, satu tegak sikit, satu sengit sikit. Ini menunjukkan bahawa kita kena dengung. Kita kena dengung di sini ya. Sebab dia berjumpa dengan huruf waw. Jadi hukumnya ialah idgham ma'al gunah ya. Yang sini tak dengung, di sini dengung. Fi ainin hamiatin wa wajada. Okey. Dal jaga makhraj. Indaha. Nun mati bertemu dal, sorok dan dengung, ikhfa hakiki. Indaha qawma. Okey, huruf waw adalah bersifat lin, lembut. Jadi bila kita berjumpa dengan waw yang mati, kena muncungkan mulut ya. Mulut sahabat ya. Qawma, bukan kauma. Dan huruf qaf ni kena baca tebal. Jangan baca kauma tapi qawma. Ya, sebut betul-betul huruf, jangan tukar huruf. Kalau kita sebut kauma ialah huruf kaf, ini huruf qaf ya, dalam. Okey. Qulna ya zal, qul ya, huruf qaf tebal ya, qul bukan kul. Qulna, na ma asli, ya juga ma asli, zal sini alif lam qamariyah ya. Zal ya. Bunyikan alif lam yang mati ni jangan dilantunkan. Ramai orang baca dilantunkan semula. Qulna ya zala. Dia kata zala. Tak betul ya. Qulna ya zal. Tongkatkan lidah ke langit. Ya. Qarnaini imma. Qar tebal. Ini tebal sama dengan ini ya. Jangan kita baca karnain, bukan kar tapi qar. Ra itu mati, huruf sebelumnya baris atas kena baca tebal. Qarnai, ya sifatnya lin lembut. Jadi kena baca lunak. Ya. Qarnaini imma. Okey, dekat mim ada tasydid, jadi kita kena baca dengung dekat sini tu harakat ya. Kemudian ma panjang kerana dia bertemu dengan hamzah ya. Alif mad ini bertemu dengan hamzah, jadi mad jaiz. Imma an tu'aziba. Nun mati bertemu ta, sorok dan dengung, ikhfa hakiki. An tu'aziba. Okay, huruf zal di sini ada dua sahabat semua. Pastikan disebut dengan betul huruf zal ini ya.
Naikkan lidah, keluarkan hujung lidah. Ya. Tu'adziba wa imma. Dekat mim ada tasydid, wajib dengung. Ma sama seperti tadi, mad jaiz. An tattakhidha, sorok dan dengung, ikhfa hakiki lagi. Ya. An tattakhidha fihim husna. Fi ma'aslihim, ha simpul, ya, bunyinya di dalam, dan mim bertemu dengan ha tak boleh dengung, izhar syafawi. Fihim husna, dan ini adalah ha pedas, jadi bunyinya ringan. Husna, jangan tebal, ya. Okey, kita berhenti dengan mad iwad, ya, 2 harakat. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Qa tebal, ya. Qa 2 harakat asli. La amma, mim bertasydid, wajib dengung gunnah. Man zalama, nun mati bertemu za, itu huruf ikhfa, maka kena sorok dan dengung, ikhfa hakiki, ya. Man, dan bila kita sebut man tu, ya sahabat semua, kita kena baca man tu tebal, kerana huruf nun ini, nun mati ini bertemu dengan huruf isti'la, huruf tebal, ya. Jadi kita baca bukan amma man zalama, tak betul, ya. Qala amma man tebal, ya. Man zalama fasaw. Okay, waw sifatnya lin, ya. Fanu'adzibuhu okey, sentil lidah. Ini zal ni ada tasydid, maknanya ada 2 huruf zal. Jadi kita baca nu'adzibuhu, ya, sentil lidah sahabat semua. Okey, hu di sini maksilah qasirah, 2 harakat. Thumma yuraddu, wajib dengung, 2 harakat. Yuraddu, huruf dal ada 2 dekat sini, jadi kita kena tunjuk dekat sini. Yuraddu ila ma'asli rabbihi, ra tafkhim tebal, ya. Okey, dekat ba ada tasydid, jadi kita baca rabbihi, jangan baca rabbihi, tapi baca rab tebal, ya. Rabbihi. Okey, maksilah qasirah. Fayu'adzibuhu. Okay, huruf zal lembut, ya. Fayu'adzibuhu. Ya, saya dapatilah melalui pengalaman, ya, yang paling sukar orang nak sebut, nak betulkan ialah 2-3 huruf ni. Itu pertamanya huruf zal. Huruf zal ni macam mana kalau dalam ayat, ya, kita selalu tukar menjadi huruf zai. Yang keduanya huruf ta, ya. Ta pun susah orang nak sebut, lebih-lebihnya kalau ada hamas. Yang ketiga ialah huruf dal, ya. Jadi kena praktis, ya sahabat semua. Lagi satu ialah huruf ha, bukan ha tapi ha. Itulah 4 huruf yang paling susah nak disebut oleh ramai orang, ya. Jadi bila masuk saja dalam ayat, dia jadi kelang kabut, ya. Okey, fayu'adzibuhu. Hu di sini maksilah qasirah. Lembut zal tu, ya. Azaban nukra. Okey, sini dengung, ya sahabat semua, kerana di atas nun ada tasydid, wajib al-gunah. Kemudian di atas kaf ada sukun, jadi kita kena bunyikan hamasnya. Azaban nukra. Ya, kita berhenti dengan mad iwad, ya. Wa amma man amana wa amila salihan fa
jazaa'anil husna. Wa amma. Okay, mim bertasydid, wajib dengung. Ya, dua harakat, wajib al-gunah. Wa amma man amana. Nampak nun bila ada tanda sukun, berarti dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung, iaitulah huruf izhar. Tapi kalau dia tiada tanda sukun ni, tak ada tanda mati kat atas ni, ya, nun sebiji saja tanpa ada tanda mati, maknanya dia bertemu dengan huruf, sama ada kena dengung atau kena masukkan. Ini ikhfa, yang ini nampak ni ada tanda mati, maknanya dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung, izhar halqi. Ya. Wa amma man amana, al sini mat badal, ya. Mana wa amila so, wa amila so. Jangan baca wa amila so, bukan wa'a tapi wa'a. Sebut betul-betul huruf ain, ya. Jangan sebut wa amila so, tapi baca sebut betul-betul huruf yang tepat, ya. Wa'a, wa amila so. So tebal, dua harakat ma asli. Lihan falahu. Tanwin bertemu dengan fa, nampak tanwinnya sengit. Bila sengit maknanya dia bertemu dengan huruf yang kena dengung. Salihan falahu. Hu di sini maksilah qasirah. Jazaa'anil husna. Jaza panjang 4 hingga 5 harakat. Nampak ni tanda warna biru melentang, itulah mad wajib mutasil, kerana jazaa ni satu perkataan, ya. Ini ayat keberapa? Ayat 88. Okey. Kemudian tanwin bertemu dengan, ya, hamzatul wasal dan lam yang mati. Maka apa hukumnya dekat sini? Kita tak boleh baca jazaa'al husna, tak betul. Apa nama hukum kat sini? Apa hukum dia? Jaza panjang, kemudian ada tanwin, ya, baris 2 di atas ni. Dia bertemu dengan hamzatul wasal dan juga lam yang mati. Maknanya huruf mati bertemu huruf mati. Sebab itu tak boleh dibunyikan jaza'al. Kita kena baca jaza'anil husna. Anil husna, kena tambah nun kecil, ya, dekat antara an dengan alif lam ni. Jadi kita baca jaza'anil husna. Okey, hukumnya ialah iltiqa' sakinain. Dah 2 kali kita jumpa, semalam ada satu. Iltiqa' sakinain atau kasrut tanwin, yang mana kita kena tambah nun kecil baris bawah, ya. Okey. Nah, di sini mat asli, ya. Okey. Wasanaqulu lahu, wasanaqu, di sini mat asli, ya, 2 harakat. Lu lahu, hu maksilah qasirah, min nun mati bertemu hamzah, tak boleh dengung. Nampak ni, bila ada tanda mati maknanya berjumpa dengan huruf izhar, ya, izhar halqi. Mim mati bertemu ra, tak boleh dengung, ya. Izhar halqi lagi, bukan izhar syafawi. Yang ini izhar halqi, yang ini mim mati bertemu ra, izhar syafawi, ya. Min amrina yusra. Ra terki, ra tipis dengan ra baris bawah. Kemudian na mat asli, yus bunyikan safir pada sin, kerana sin itu mati. Amrina yusra, ya, yusra. Saya suka belajar. Ya, saya ni siapa, ya? Boleh tak tulis nama? Seorang saya dah kenal tadi, Wan Minah, yang ni seorang lagi daripada negara Thailand, ya. Tolong tulis nama dalam tulisan Rumi supaya saya boleh tahu siapa nama saya, Okey, gurau, saya suka belajar ni, saya suka nak tahu siapa nama saya. Okey. Min amrina yusra, ya, ra sini kita berhenti dengan mad iwad, ya, 2 harakat. Thumma atba'a sababa,
Summa. Huruf tha ya. Sahabat semua jangan salah sebut. Jangan sebut summa. Kalau summa huruf sin, ini huruf tha. Pastikan lidah kita ni tersentil sikit. Masa sebut tu summa at. Dengung tu harakat. Okey, summa at. Okey, huruf ta bila dia mati bunyikan hamahnya at. Ba'a sababa. Ba'a bukan ba'a tapi ba'a sababa. Okey. Kita berhenti dengan mat iwat lagi ya. Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha تطلع على قوم لم نجعل لهم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Hatta dekat ta ada tasydid ya. Jadi kita kena baca njut. Hatta ya. Baca njut dekat ta ada dua ta. Jadi kita baca njut. Ta di sini mat jaiz panjang 4 hingga 5 harakat kerana pertemuan alif mat dengan hamzah ya. Iza. Alhamdulillah abang Usop lahipan Omar. Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari selatan Filipina. Di mana ya? Di selatan Filipina tu luas tu ya. Di pulau apa Mindanao ke ya? Boleh tulis ya, Encik Abang Usop tulis dari pulau mana, Pulau Mindanao ke Pulau Sulu ke. Okey, kat sini tadi hatta idza balagha. Dha di sini dua harakat ya, mat asli sahabat semua, dan dha ni lembut. Idza, jangan baca iza. Kalau baca iza dah jadi huruf zai, tak betul ya. Balagha, huruf ghain mesti baca tebal. Balagha. Okey, kemudian ta ini apabila dia mati, apabila dia mati kena bacakan dengan apa tu, dengan qalqalahnya. Matta. Jangan baca mat li'ash. Itu tak ada bunyi lantunan ya. Kena baca matta. Okey. Iza balagha matta. Tebal ya. Huruf ta ni kena baca tebal. Matta. Ya. Okey. Iza balagha matli'asyam. Matli'asyam. Okey, alif lam di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi ain ini terus ke dalam shim, disertai dengan njut, kerana di atas shim ini ada tasydid ya, dan bunyikan tafashi. Apa maksud tafashi dalam bahasa Melayu? Maknanya itu adalah huruf bahasa Arab ya. Kalau bahasa Melayu maknanya angin yang keluar berhamburan. Sebab itu disebut matli'ash ya. Syamsi. Okay, mim mati bertemu sin, tak boleh dengung, izhar ya. Izhar syafawi. Wajadaha. Da sini lembut, jangan tebal ya. Wajada ya. Wajadaha. Ha di sini dalam kerana dia tak sama dengan ha pedas ya. Sahabat semua, kita kena baca wajadaha. Okey. Tatlu'u, huruf ta dengan ta. Jadi jangan baca tatlu'u. Kalau tatlu'u dua-dua huruf ta. Ini sekarang ni satu ta, satu ta. Jadi bunyi dia tata, bukan tot ya, tapi tata. Bunyikan ta dulu ya. Tatlu'u ala. Ini juga qalqalah sughra. Lu'u, huruf ain jaga makhraj. Lu'u ala. Ini ain, ini pun ain. Jadi bunyinya dekat-dekat. Satu u, satu a. Ya. Tatlu'u ala. Jangan baca tatlu'u ala. Dah salah ya. Ala pula perginya ya.
Okey, bagi saudara Abang Usop, boleh faham ke bahasa Melayu Malaysia? Kerana orang Filipina bercakap bahasa Tagalog kan? Jadi boleh faham ke bahasa Melayu Malaysia? Ya. Kalau tak faham, saya mohon maaf ya, kerana saya pun tak pandai berbahasa Tagalog, bahasa Filipina. Wajadaha tatlu'u ala okey, ala sini mad asli qaumin, huruf qaf tebal, jangan baca kau tapi baca qau ya. Okey, waw sifatnya lembut, jadi kita kena muncungkan mulut kita. Ala qaumil. Okey, tanwin berjumpa dengan lam. Kita kena masukkan tanwin ini bunyinya ke dalam lam tapi tanpa dengung. Tak boleh dengung ya. Masuk tanpa dengung, namun hukumnya idgham bila gunnah ya. Ala qaumil lam, mil bukan min lam ya. Jangan bunyi min lam ya, tapi mil lam ya. Mil lam ya. Mim mati bertemu dengan nun ya, tak boleh dengung, izhar syafawi ya. Naj'al lahum. Okey, dekat jim ada tanda mati sukun, maka kita kena lantunkan dia ya. Lantunkan dia kerana dia adalah huruf qalqalah sughra. Ada berapa huruf qalqalah? Tadi saya ada ternampak Puan Hajar Raziah menulis ada 5 huruf qalqalah ya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ya, ada 5 huruf qalqalah. Ya, ada 5 tapi Puan Raziah dah tulis 2 kali qaf. Ya. Okey. Jadi bila huruf qalqalah ni, bila dia mati semula jadi macam ini ya, dia sukun di tengah-tengah kalimah ni, maka kita kena lantunkan dia. Jangan takut ya, sahabat semua. Jangan takut lantun. Jangan baca lam naj'al, tak betul ya. Kita kena baca lam naj. Macam itu ya. Lam naj'al lahum. Okey, allahum apa hukum ni kat sini? Lam mati bertemu lam yang berbaris. Alhamdulillah boleh faham bahasa saya kerana saya bercakap bahasa Melayu Malaysia yang standard ya. Saya tak guna bahasa baku. Kalau macam orang Indonesia tu, dia bercakap bahasa baku, dia banyak guna tapi kita di Malaysia ni banyak guna ya. Nanti kan orang Malaysia pula hairan kalau saya ngomongnya bertuturnya dalam bahasa Melayu Indonesia. Gimana ya orang Malaysia nak faham? Nanti sama ibu nenek suka dia ya. Suka sekali kerana saya berbicara bahasa Indonesia. Jadi kalau orang Melayu Malaysia kata ini kenapa pula lah ustazah ni dah bertukar cakap ya. Jadi harap-harap orang Indonesia, orang Thailand, orang Filipina tak kecil hati ya. Saya menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Okey. Gurau. Janganlah serius sangat. Okey. Okey, apa hukum dekat sini? Lam mati bertemu. Ya, tepat sekali Puan Mahindran. Idgham mutamasilain ya. Pertemuan di antara 2 huruf yang sama ya. Itu huruf lam dengan lam. Huruf ini sama dari segi sifat dan makhrajnya. Jadi nama hukumnya ialah idgham mutamasilain ya. Dia tak boleh dengung kat sini ya. Okey, lam naj'al lahum. Okey, mim mati bertemu mim. Ini idgham mislain. Ada juga yang menyebutnya sebagai idgham mutamasilain juga boleh. Kerana mim mati bertemu mim sama huruf ya. Tapi dia ada istilah yang lebih mudah tak ingat. Idgham mislain ya, dengung ya. Ini tak dengung, yang ini dengung. Okey. Alhamdulillah. Okey. Lam naj'al lahum, mim mati bertemu mim, idgham mislain, min duniha sitra ya. Min di sini nun mati tapi tiada tanda mati di atasnya. Dia bertemu dengan huruf ikhfa ya. Dia bertemu dengan huruf ikhfa
iaitu huruf dal. Kerana kita tahu bahawa huruf ikhfa lah yang paling banyak sekali yang kita jumpa di dalam ayat-ayat. Ada 15 huruf semuanya, ya. Salah satunya ialah huruf dal, ya. Min duniha sitra. Du di sini ma asli, niha, ha juga ma asli, dua harakat. Sitra, sitra. Dan bunyikan hamas pada ta, ya. Okey. Okey, betul. Itu style masing-masing, ya. Nak menggunakan bagi ingat. Ada yang kata kalau bahasa Melayu, baju dah kotor. Baju dah kotor. Ya. Saya tak biasa nak sebut tu kerana daripada kecil bapak saya aja kutubun jadun. Bapak saya aja begitu, ya. Kutubun jadun. Okey, tak apa, mana-mana pun boleh. Yang pentingnya sahabat semua tahu hurufnya. Qalqalah tu ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal, ya. Min duniha sitra. Sit. Bunyikan hamas pada ta. Sit. Jangan lantun, ya sahabat semua. Kalau lantun dah jadi huruf qalqalah, jangan sebut sitra. Bukan sita. Tapi bunyi dia sikit saja. Sitra. Sitra. Ya, kita berhenti dengan mat iwad, ya. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Kadza. Okey, lembut. Zal. Kadza. Jangan baca kaza. Kalau kita baca kaza, huruf zai ni huruf zal, ya sahabat semua. Kadzalika wa qad. Huruf qaf tebal, dal tak tebal. Dal ni lunak. Lantunkan dengan lunak. Wa qad. Wa qad. Jangan baca waqad ahatna. Tak betul, ya. Kita kena lantunkan dia. Ini lantun. Ya, huruf ta ini, huruf dal ni pun lantun. Ini adalah huruf qalqalah, ya. Dia mati di tengah-tengah kalimah, maka kita kena lantunkan dia dengan lantunan lunak. Kadzalika wa qad ahatna. Ahatna. Bukan ahadna. Ahatna. Ahatna. Okey. Na, dua harakat ma asli. Bima, ma asli. Ladai, ya sifatnya lin lembut. Ladai. Ladai. Khubra. Huruf kha kena baca tebal, ya. Okey. Khubra. Khubra. Dan ba di sini juga huruf qalqalah. Nampak dia mati, maka lantunkan dia. Khubra. Bukan khubra. Sini ada 3 qalqalah sughra, tuan-tuan dan puan. Jadi bacaan dia kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Khubra. Bukan khubra. Okey, boleh ikut? Okey, berhenti dengan mat iwad. Thumma atba'a sababa. Thumma. Okey. 2 harakat dengung wajib al-gunah. Okey. Thumma bunyikan hamas pada ta yang mati. Ba'a sababa. Okey. Sababa. Okey. Lembut saja, jangan tebalkan ba ini. Baik, alhamdulillah. Sahabat kita dari Patani tadi, dari Patani Thailand tu namanya Abdul Malah. Saya ingatkan perempuan tadi, minta maaf, ya. Saudara Abdul Malah, tadi saya usik sikit, ya. Saya suka, sebab saya suka belajar. Jadi saya tanya, saya minta maaf, gurau, tak ada apa niat pun, ya. Okey. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna
yafqahuna qawla. Hatta dekat ta ada dua ya. Maka itu kita kena baca tekan ataupun jud. Ada dua ta di sini. Hatta. Ta yang kedua itu berbaris di atas dan kena baca panjang kerana alif mad ni bertemu dengan hamzah mad jaiz munfasil. Idza. Okey, mad jaiz mad asli ya, mad asli dua harakat. Balagha. Gha, jangan baca balagha balagha. Bai ya sifatnya lin bai. Okey, nasadai. Okey, alif lam di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi nun ini terus ke dalam sin disertai dengan jud kerana di atas sin ada tasydid, di atas dal pun ada tasydid. Jadi dua kali tekan atau dua kali jud. Hatta idza balagha bainas saddai ya. Okey, saddaini wajada min dunihima. Okey, di sini hukumnya tadi alif lam syamsiah ya. Dan bunyikan sin ni safir pada sin ya. Bainas saddai. Jangan tebalkan pada dal ya. Saddai ya. Ya sifatnya lin lembut. Daini wajada bukan wajada. Itu tebal tu huruf dal tu kalau kita baca wajada. Tak betul kita kena baca lembut dekat dal. Wajada mindu bukan mindu. Itu tebal ya, tak kena makhrajnya. Okey, jaga makhraj ya. Wajada min dunihima. Du di sini mat asli du harakat. Nihima ha simpol, jaga bunyinya dalam. Ma asli du harakat. Qau huruf qaf tebal ya. Jangan baca qauma tapi qau. Okey, waw sifatnya lin lembut, muncungkan mulut. Qaumal. Okey, tanwin baris dua di atas bertemu dengan lam, maka masuk tanpa dengung. Itulah nama hukumnya ya, idgham bila gunnah. Idgham tu maknanya memasukkan. Bi tu maknanya dalam bahasa Melayu dengan, la tu maknanya tidak, gunnah tu dengung. Jadi memasukkan dengan tidak dengung. Itu idgham idgham bila gunnah, maksud dia lah. Okey. Qauman la ya, jangan baca qauman la, bukan man la tapi mal. Tongkatkan lidah ke langit. Qaumal la du harakat. Yakadu du harakat, du juga du harakat. Na yafqahu bunyikan hamas pada fa. Macam mana nak bunyi? Bagaimana nak bunyikan? Ketap gigi atas ke bibir bawah. Yaf, keluar angin. Yaf, qahu, qa tebal, hu juga dalam ya. Dua harakat. Naqawla, qaw tebal ya. Dan waw sini sifatnya lin, maka kita kena muncungkan mulut. Yafqahuna qawla. Okey. Berhenti dengan mad iwad. Qalu ya zal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم sadda. Qa tebal, qalu, dua-duanya dua harakat ma asli.
Ya zal, ya dua harakat asli juga. Zal alif lam qamariyah. Jangan lantun ya sahabat semua. Qalu ya zal. Zal, jangan baca qalu ya zal. Tak mau baca zala. Ya, baca zal aja ya. Qalu ya zal qar. Nama hukum di sini alif lam qamariyah. Qar, huruf ra ini apabila dia mati huruf sebelumnya berbaris di atas kena baca tebal. Qar ya. Naini in naya sifatnya lembut. Naini in naya. Nun bertasydid wajib al-ghuna, wajib dengung. Innaya. Okey, hamzah yang mati tuan-puan bukannya huruf ain. Jangan baca ya tapi ya, ringan saja. Innaya ju jawa maju. Ya. Sini pun sama hamzah yang mati. Wa maju. Ya, ju di sini ma asli, ini ma asli, ini pun ma asli. Yang lain tak boleh panjang. Ya, semuanya tak ada kawan. Ya, tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya. Okey. Inna ya'juja wa ma'juja mufsidun. Okey, huruf fa bila dia mati sahabat semua kita kena bunyikan hamasnya. Muf. Okey, muf. Bunyikan hamahnya ketap gigi atas ke bibir bawah. Mufsidu, du di situ ma asli dua harakat. Fil alif lam qamariyah. Ra itu mati huruf sebelumnya baris atas kena baca tebal. Fil ardi fahal dan ha di sini ha simpul dalam ya. Naj'alu laka, huruf jim itu mati di tengah-tengah maka kita kena lantunkan dia qalqalah sughra. Naj'alu laka kharujan, huruf kha tebal ya dan ra juga tebal. Jadi bacaan dia khar bukan khar. Kalau baca khar tak betul bunyi ejaan ya. Kita kena baca khar tebal ya. Kharjan ala, nampak ni tanwin bergaris sama selari, berarti dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung, izhar halqi. Okey, kharjan ala antaj'al. Ala di sini asalnya ma asli tapi dia bertemu dengan hamzah maka dia berkembang menjadi mad jaiz munfasil panjang 4 hingga 5 harakat ya. Antaj'ala, nun mati bertemu ta kena sorok dan dengung, ikhfa hakiki, dan jim apabila dia mati di tengah-tengah kalimah ya kita kena lantunkan dia seperti ini sama. Naja, taja sama ya. Antaj'ala bainana, bayya sifatnya lin lembut, nana nama asli, wa bainahum ya sifatnya lin lembut, wa bainahum. Okey, mim mati bertemu dengan sin tak boleh dengung, izhar syafawi. Nahum sadda. Okey, dekat dal ada tasydid jadi kita kena baca tekan atau penjut. Sadda. Sebut betul-betul, jangan sebut sadda. Tak betul ya. Kita kena baca sadda da. Di rumah tuan-tuan dan puan tolong buat. Bila saya sebut macam tu tuan-tuan dan puan sebut supaya dijadikan kelaziman pada lidah untuk menyebut yang betul. Sadda. Saya tak sebut sadda tapi saya sebut sadda da. Ya, kita kena guna lahjah Arab ya sahabat semua. Okey. Qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Qala ma, qa tebal dua harakat, man asli, la ma asli, makani dekat kaf ada tasydid jadi kita kena henjut, makani
dekat nun ada tasydid kena dengung kerana nun adalah huruf gunnah. Ya, huruf kaf bukan huruf gunnah ya. Qala ma makanni ni ma asli dua harakat. Fihi rabbi, fi ma asli, hi rabbi, ra tebal dengan ra baris atas dan lanjut pada ba, di atas ba ada tasydid. Rabbi, bi ma asli, khairun, huruf kha ni kena baca khai, bukan baca hai ya, tapi khai tebal ya. Ya sifatnya lin. Khairun fa'a'inuni. Okay, tanwin baris dua hadapan bertemu dengan fa. Kita kena sembunyikan atau sorokkan bunyi tanwin ini ke dalam huruf fa disertai dengung dua harakat ikhfa hakiki. Fihi rabbi khairum fa'a'inuni. Ya, fa'a ini a ini ai. Jangan baca fa'a'inuni. Bukan fa'a'inu ya, tapi fa'i. Okey, susah sikit nak sebut. Satu hamzah, satu ain ya. Rabbi khairun fa'a'inuni. Ni di sini dua harakat mat asli, nu juga dua harakat mat asli dan ni juga mat asli. Okey. Biquwatin aj'al. Biqu dekat waw ada tasydid, jadi kita kena baca lanjut. Biquwatin. Okey, dekat tanwin dekat ta ini, ta marbutah ini ada tanwin bergaris selari. Maknanya dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung, iaitu izhar halqi ya. Fa'inuni biquwatin aj'al. Jangan dengung kat sini ya sahabat. Okey, okey, huruf jim apabila dimati di tengah-tengah kalimah kita kena lantun. Aj'al. Okey, bainakum, ya sifatnya lin, mim mati bertemu dengan waw, tak boleh dengung izhar syafawi. Wa bainahum, ya sifatnya lin, wa bainahum, mim mati bertemu ra, tak boleh dengung ya, izhar syafawi lagi. Radma, wa bainahum radma. Kena lantun dekat dalnya, dan ra ni kena baca tebal. Radma, bukan radma. Wa bainahum radma, tak betul ya. Wa bainahum radma. Okay, kita berhenti dengan mat iwad ya. Atuni zubural hadid hatta iza sawa bayna صدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Okay. Atuni, a di sini mat badal, tu di sini mat asli. Ini sama panjang dua harakat belaka. Ni juga mat asli dua harakat. Atuni zubural, zubaral, minta maaf. Atuni zubaral, ra ni kena tebal, kena ra baris atas, jangan baca atuni zubaral. Tak betul sebut zubaral ya. Zubaral, ral tebal ya. Alif lam qamariyah. Hadid. Ha sini ha pedas, jadi tak boleh tebal. Hadid. Kalau nak berhenti, maka kena bunyikan qalqalahnya. Qalqalah kubra ya. Kalau kita berhenti, dia akan bunyi qalqalah ya sahabat semua. Jadi, kalau tak mau berhenti, nak baca wasal sambung, tak ada bunyi qalqalah langsung ya.
Kena tahu cara membaca. Maknanya kalau kita baca terus, atuni zubaral hadidi hatta, mana ada bunyi hadid, itu qalqalah ya. Tapi kalau terus tak ada bunyi qalqalah kerana dal itu tidak mati ya. Hatta ta ada tasydid, jadi kita kena baca jud, dan ta di sini mad jaiz munfasil. Idza za mad asli 2 harakat, sa juga mad asli 2 harakat, wa juga mad asli 2 harakat. Ini semua sama panjang. Idza sawa, sama belaka, 2 harakat belaka ya. Bainas sadafai, bai ya sifatnya lin lembut. Bainas, okey, nas di sini alif lam syamsiah ataupun idgham syamsi. Kita masukkan bunyi nun ini terus ke dalam sad disertai dengan jud, dan kena baca tebal kerana sad adalah huruf tebal ya, huruf isti'la. Bainas, bukan bainas. Kalau kita baca bainas ya sahabat semua, dia jadi sin. Kita tukar pula makna ayat ni. Jadi sebut betul-betul. Bainas sadafai, sadada ya. Fai ya sifatnya lin ya, jadi bunyi dia fai ya. Bainas sadafai. Ni qalan fuhu, qad tebal, lam fuhu. Lam di sini nun mati bertemu fa. Kita kena sorokkan bunyi nun ke dalam fa disertai dengung 2 harakat, ikhfa hakiki. Qalam fuhu. Jangan langgar sahabat semua, jangan baca qalam fuhu. Ya, dia dah belajar tajwid ni, kita kena praktis. Orang putih cakap lah, practice make perfect. Kalau kita praktis, dia jadi betul. Ya. Kalau kita tak praktis, kita dah belajar pun, kita langgar juga, habislah. Ya. Jadi biar mengaji tu jangan laju-laju, biar slow. Bila slow, jadi kita menjaga hukumnya dengan lebih cermat, dengan lebih teliti. Ya. Kalau kita baca laju-laju, takut kita banyak buat silap. Kecuali orang yang mahir tajwid. Macam saya tak ada masalah, saya baca laju pun boleh. Ya, boleh laju. Ya, satu muka surat ni saya baca dalam 1 minit setengah saja boleh habis. Orang lain baca kadang-kadang sampai 10 minit, ya, 7 minit, ada yang 8 minit. Tapi saya dalam 1 minit setengah boleh habis satu muka surat. Itu kalau orang yang dah mahir ilmu tajwid ini, tuan-tuan dan puan, boleh mahir dengan syarat praktis. Praktis ya. Hatta idza, okey, dekat ta ada tasydid, jadi kena baca jud. Ta di sini mad jaiz munfasil. Idza dza mad asli. Ja'alahu, ja'a huruf ain jaga makhraj. Lahu, hu di sini ha simple, dan waw ada waw kecil, jadi maksilah qasirah 2 harakat ya. Ja'alahu naran, na 2 harakat, rang tanwin bertemu dengan qaf, kita kena sorokkan bunyi tanwin ke dalam qaf disertai dengung 2 harakat. Sini hukumnya ikhfa hakiki. Ja'alahu narang, rang R-A-N-G, rang, dan dengung. Narang qala atuni, qad tebal, la a mak badal 2 harakat. Tu sini mak asli 2 harakat. Ni ufrig. Ni di sini asalnya ya mat sahaja, tapi apabila dia bertemu dengan hamzah maka dia jadi mat yang berkembang, itu mat jaiz munfasil, 4 hingga 5 harakat. Ya, ada tanda panjang ya. Qala atuni ufrig. Okey, huruf ghain ya sahabat semua, jangan baca ufri', bukan ri sini ya, rig ya, huruf ghain. Ramai ya, imam pun kadang-kadang salah baca, dia baca Rabbana la tuzigh qulubana, tak betul ya, Rabbana la tuzigh, huruf ghain ya. Ramai yang baca tak betul dekat doa tu ya, sebab tak perasan ke, wallahu alam ya. Saya boleh baca 1 juzuk lebih kurang dalam 40 minit kalau baca laju. 40 minit. Kerana ada 20 muka surat. 40 hingga 42 minit lah.
Kerana satu juzuk mengandungi 10 line, itu 20 muka surat. Jadi bolehlah baca, kalau baca laju, dapatlah dalam 40 hingga 45 minit. Okay. Itu paling cepatlah tu. Okay. Qala atuni ufrigh alaihi qitra. Ya, sifatnya lin. Alaihi qitra. Qita. Okay, huruf ta sini ada tanda sukun, maka kita kena lantunkan dia. Alaihi qitra. Qaf ni tebal. Qitra. Bukan senang nak sebut sahabat semua kalau tak praktis. Qitra. Bukan kitra atau kitra. Tak betul juga. Alaihi qitra. Qitra. Okay, lantun dan tebal. Dan ra kita juga berhenti dengan tebal. Ra baris atas. Mat iwat. Famas ta'u an yazharuhu wa mas tata'u lahu naqba. Okay. Famas. Okay, huruf sin ini berbunyi dengan sofir yang jelas. Famas. Jangan baca famas, tapi baca famas. Ta, tebal. Kerana ta adalah huruf itba', huruf isti'la juga. Famas ta'u. Ta dua harakat. Di sini panjang 4 hingga 5 harakat. 5 harakat. 4 hingga 5 harakat, mad jaiz munfasil. Famasta'u an yazharu. Nun mati bertemu ya. Masukkan bunyi nun ke dalam ya pada kadar penuh. Tak boleh separuh. Ini adalah idgham, bukan ikhfa. Kalau ikhfa kita masuk separuh, kalau idgham masuk penuh. Kerana kita pun tahu kedudukan ikhfa ialah di antara izhar dan idgham. Tapi idgham ni memanglah kita kena baca betul-betul. Yazharu. Zat tebal. Huruf ya tak tebal. Jangan tebalkan ya jadi yazharu. Tak betul lah macam tu. Yazharu. Zat je yang tebal. Ha di sini ha simpul. Okay. Ru di sini tebal. Ra baris depan. Ra tafkhim. Huwa mas. Okay, bunyikan sofir pada sin. Ta di sini tebal dan 2 harakat mat asli. Mat asli juga 2 harakat dan sebut betul-betul bukan u. Wa mas tata'u. Lahu. Hu di sini mat silah qasirah. Okay. Naqba. Dan qaf mati di tengah-tengah kalimah, kena lantunkan dia qalqala surah. Lahu naqba. Okay. Ba di sini mat iwat. Alhamdulillah. Selesai kita menyemak bersama-sama hukum hakam yang terkandung di dalam muka surat 303 ini daripada ayat 84 hingga ayat 97 pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kefahaman yang mendalam, kefasihan kepada sahabat semua untuk membaca Al-Quran dengan lebih baik dari masa ke semasa. Semakin mantap. Okey, kita baca sama-sama ulang sekarang. Ready? Kalau ready, bagi sahabat-sahabat yang baru masuk ataupun yang dah lama masuk seperti Abang Usop tadi jadi saya harap setiap kali Abang Usop masuk dalam mengaji bagi salam supaya saya tahu Abang Usop hadir. Begitu juga dengan yang lain-lain lah. Okey, samalah seperti siapa tadi, saya suka belajar tadi, iaitu Abdul Malah. Bagi salam. Jadi saya sebagai pembimbing tuan-tuan puan dapatlah tahu bahawa hari ini Abdul Malah datang. Hari ini siapa? Abang Usop datang. Begitulah. Jadi saya tak pernah nampak. Baru hari ini saya baru nampak Abang Usop dengan Abdul Malah. Sebab saya tak kenal mungkin sebelum ni. Okey, Alhamdulillah. Orang lain yang kecil hati, saya tak sebut nama. Saya nampak belaka. Puan Mahindran, Puan Hasiah, Puan Razia.
Puan Ramlah, banyak orang dalam ni ya. Okey, kita sama-sama baca sekarang ya. Bibik sakura, tu dari negara Indonesia. Nampak tu bendera Indonesia. Bibik sakura dari negara Indonesia daripada daerah mana? Daripada wilayah mana? Kabupaten apa? Boleh tulis tak sikit? Dari Jawa, Jateng, Jabar, ya, Jatim, atau dari Palembang ya. Okey, alhamdulillah. Okey, kita baca sama-sama sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Minta maaf Bibik ya. Saya ingatkan negara Indonesia punya bendera tadi. Rupanya dari Singapura. Minta maaf ya Bibik. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha تغرب في عين حامئة وجدها تغرب في عين حامئة ووجد عندها. Tak cukup nafas, lagi sekali. وجدها تغرب في عين حامئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Sekali. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد
أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Kepada saudari Sal Nabila, saya tak pasti sama ada saudari Sal baru masuk atau macam mana okey. Macam mana pun selamat datang ya. Teruskan mengaji ya. Mengaji. Okey, seterusnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atuni dhubaral hadid hatta idza sawa bayna صدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah pun dapat menyelesaikan bersama-sama semakan tajwid, makhraj dan sifat-sifat huruf ke atas muka surat 303 pada pagi ini. Saya doakan semoga semuanya dapat menguasainya semakin hari semakin baik insya-Allah. Kita tutup majlis ilmu kita ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, sebelum saya akhir kalam, saya ingin war-warkan di sini. Ingin saya beritahu di sini, kelas kita akan bercuti. Bercuti selama panjang hari raya sebab saya balik kampung tentulah
ada orang kata suasana kita menyambut hari raya bersama keluarga, sanak saudara, jadi tak bolehlah nak mengaji ya dalam keadaan begitu ya. Okey. Jadi saya akan beritahu kelas kita akan mula semula pada hari apa dalam Facebook nanti saya akan bagi tahu ya. Sebaik saja saya pulang ke macam mana ke, sebab pulang ke kampung ni tak tentu lagi, nak balik ke Kuala Lumpur semula hari apa belum tentu lagi ya. Okey, jadi insya-Allah saya bagi tahu dalam dalam tulisan seperti selalu di Facebook, insya-Allah di di link Best Ngaji sama Dr. Tim tu saya akan bagi tahu nanti ya. Jadi saya ucapkan selamat berhujung minggu, selamat meneruskan ibadah puasa, selamat menghabiskan puasa Ramadan dan juga terus beramal dengan amal-amal soleh ya sahabat semua. Walaupun sudah habis bulan Ramadan, nanti jangan pula berkurang pula amal kena bertambah kerana umur kita bertambah ya hari demi hari, maka pendeknya umur kita berdasarkan daripada umur yang bertambah. Jadi semakin dekat kita kepada kematian, maka bersedialah kita membawa sebanyak-banyak bekalan untuk menghadapi Allah Ta'ala di alam barzah dan juga yaumil mahsyar kelak ya. Itu adalah pesanan saya kepada diri saya dan juga kepada sahabat semua. Dan jangan lupa hari ini hari Jumaat, perbanyakkan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan juga menyebut zikir ya Allah dan boleh dilagukan. Untuk senang ambil saja tasbih tasbih digital tu, kita pun nyanyi dalam bentuk nyanyi, budak-budak pun ikut. Allah 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 ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah 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 ya Allah. Buat situ sampai 1000 kali, sekejap je, dalam 10 minit pun tak sampai ya. Kita reserve masa untuk Allah. Apa salahnya? Kerana Allah pun banyak bagi kita ya, nikmat yang tak terbanyak, tak terkira banyaknya. Nikmat bernafas, nikmat sehat, nikmat boleh buka mata, nikmat boleh hidup ya. Kenapa kita nak berkira dengan Allah ya? Allah tak pernah berkira dengan kita ya. Itulah persembahan kita sebagai hamba kepada Allah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan rahmat dan keampunannya buat kita semua, dan mudah-mudahan pahala puasa kita diterima oleh Allah. Demikian juga ibadah-ibadah lain seperti qiyamul lail dan sebagainya, serta tilawah Al-Quran kita, tadarus Al-Quran kita ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala-galanya daripada kita ini, tidak menolaknya, insya-Allah ya. Jadi saya ucapkan maaf zahir batin kalau ada saya salah silap ya dalam menegur ataupun bergurau dengan sahabat semua dalam online ni. Manalah tahu ada yang tersinggung ya, yang terasa hati, saya memohon beribu-ribu kemaafan. Maafkanlah saya. Sahabat semua jangan risau, saya telah lama maafkan sebab tak ada apa dosanya dengan saya ya. Cuma saya sajalah, sebab saya selalu bercakap kan. Jadi ada yang tersinggung, saya mohon maaf, dan selamat ya hari raya Aidilfitri, ataupun dalam Indonesia disebut menyambut hari lebaran. Begitu ya, hari lebaran, iaitu merupakan hari kemenangan bagi seluruh umat Islam, insya-Allah. Jadi kita berjumpa lagi selepas hari raya jadi bolehlah tengok nanti Facebook hari apa saya akan online, saya akan bagi tahu. Tapi bukanlah cepat sangat ya, tak kurang daripada 5 hari rasa saya ya. Sebab saya nak balik kampung pagi ni ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.